Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan pasal Islamic Mathematician. So, first yang paling popular adalah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, or we call him as Al-Khwarizmi. He is the father of algebra. Al-Khwarizmi merupakan penemuan terbesar dalam Hindu numerical system, and he introduced about the fundamental algebraic methods, reduction and balancing. They can solve a polynomial equation up to second degree. Next is about Omar Khayyam. Omar Khayyam ni merupakan seorang penyair dan penulis rubaiyat. He introduced about the method extracting square and cube roots to include fourth, fifth, and the higher root. Also offer geometric solution of cubic equation and partial geometric solution of the other equation. Next is pasal Muhammad Al-Karaji atau Abu Bakar Ibn Hussein. Al-Karaji merupakan seorang mathematician 100 years before Omar Khayyam. He works covered arithmetic, algebra and geometry. And Al-Karaji merupakan mathematician yang pertama menggunakan method of proof by the mathematical induction to prove his infinite sequence statement and binomial theorem. So this is the binomial theorem. Next, Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq Al-Kindi. He wrote 4 volumes of number system in Kitab Al-Fi Istiqmal Al-Adad Al-Hindi. And last, pasal Nasir Al-Din At-Tusi. He is an astronomer, scientist and mathematician. At-Tusi merupakan penyumbang terbesar dalam kemajuan plane and spherical trigonometry. And last adalah his major mathematical contribution was the formulation of the famous law of sines. Seterusnya adalah pasal Islamic numerals. So this is as you can see, this is Islamic numeral. Islamic numeral also called Hindu Arabic numeral, and it is originated in India in the 6th or 7th century. Islamic numeral consists of 10 digits, only 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. And Islamic numerals use Eastern Arabic numerals. Ini Wahid, Isnani, Salasa tu. And Islamic numerals ni were introduced to Europe through the writing of Al-Khwarizmi, penulisan Al-Khwarizmi yang explain pasal principle of base value notation and demonstrate the use of numerals in arithmetical operation, and all the techniques were applied to such a practical problem as profit margin, system barter, money changing, conversion of. Okey, seterusnya adalah Islamic numeral and computational arithmetic. Okey. Sebenarnya arithmetic ni ada the decimal system. Okay, first people to write numbers is Muslim mathematician. Okay, so orang pertama yang menulis nombor adalah Muslim mathematicians. Antaranya adalah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Okay, so basically arithmetic ni part of Muslim legacy lah dalam dunia. So, Al-Khwarizmi arithmetic was the first systematic treatment of arithmetical operation. So, Al-Khwarizmi ni discussed the place value system and the rules for performing the 4 arithmetical operation, which is addition, subtraction, multiplication and division. Okay. Decimal arithmetic ni basically dia menerangkan tentang cara menulis nombor dan memperkenalkan cara mengira dengan pen dan kertas supaya lebih cepat dan mudah. So, cara mengira apa?
Cara mengira dengan cara aritmetik yang Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ni memperkenalkan. Okay, so saya akan terangkan pasal multiplication. Okay, untuk multiplication kita pakai sieve or lattice method. Apa ini sieve or lattice method ni? Okay, so Arab popularized a method for long multiplication known as sieve or lattice method, which is of historical significance. Okay, so zaman dulu diorang menyelesaikan soalan yang panjang dalam multiplication ni, dia akan menggunakan cara sieve and lattice method ni. Okay, so sebagai contoh saya akan menunjukkan dengan 2 darab 74. So macam mana 2 darab 74 ni untuk dapat jawapan? 2 darab 74. 2 darab 7, 1, 4, 14. So satu kotak dia 1, 4. 2 darab 4, 0, 8. So untuk dapatkan jawapan dia, 8 ni just turunkan ke bawah sebab tak ada apa-apa nombor yang untuk ditambah. Okay, untuk bagi bahagian ini ada 2 nombor. So 0 tambah 4 jadi 4. 1 just turunkan ke bawah jadi 1. Jawapannya adalah 148. Subtopik seterusnya iaitu Islamic Algebra. Okey, Islamic Algebra diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi iaitu father of Algebra. Beliau telah memperkenalkan kitab Al-Jabr wal Muqabalah iaitu the book of restoring and balancing. Okay, Al-Jabr bermaksud restoration or completion iaitu pemulihan dan penyelesaian, merujuk kepada pertukaran istilah yang ditolak ke sisi lain dari persamaan atau menambahkan istilah yang sama pada kedua sisi persamaan untuk menghilangkan istilah negatif. Okay, daripada persamaan ni x equal to 50 minus negative 5x, kita bawakan negative 5x ke sebelah kiri untuk hilangkan unknown x. So kita akan dapat 6x equal to 50. Okay, Al-Muqabalah pula bermaksud restoration or balancing iaitu pemulihan atau penimbangan yang merujuk kepada syarat pembatalan pada sisi persamaan yang berlawanan atau pengurangan istilah positif dengan mengurangkan jumlah yang sama dari kedua sisi persamaan. Kira persamaan 50 plus x square equal to 20 plus 10x. Kita perlu mengalihkan 20 ke sebelah kiri. Okey, jadi kita akan dapat x square plus 13 equal to 10x. Okey, Al-Khwarizmi juga memperkenalkan algebraic equation. Mempunyai 6 komponen iaitu ax square equal to bx, ax square equal to c, bx equal to c, ax square plus bx equal to c, ax square plus c equal to bx, bx plus c equal to ax square. Okey, semua benda ni Al-Khwarizmi tidak akan terima nombor negatif dan nombor kosong. Khususnya kita ambil contoh squares plus root are equal to a number. Maksudnya ax square plus bx equal to c. Okay, daripada persamaan ni untuk mendapatkan nilai x, kita boleh guna completing the square iaitu penyempurnaan kuasa 2. Seterusnya, Al-Khwarizmi memperkenalkan addition, subtraction, multiplication and division. Okay, kat sini kita ada satu soalan yang melibatkan semua terlibat di mana kat situ ada tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi dalam satu equation ni kita akan menggunakan setiap operasi iaitu tambah, tolak, darab, bahagi untuk mendapatkan nilai x. Jadi apabila kita apply operasi tersebut, kita akan dapatlah nilai x-nya. Assalamualaikum. Saya akan terangkan mengenai Islamic Geometry. Okay, dalam budaya Islam, kita boleh jumpa bentuk geometri ni di masjid, madrasah, istana dan juga rumah persendirian. Tradisi ini telah berlaku sejak abad ke-8 lagi. Reka bentuk geometri dalam seni Islam itu sendiri dibuat berdasarkan kombinasi kotak dan bulatan berulang yang mungkin bertindih dan saling berkait untuk membentuk corak yang rumit dan kompleks. Untuk slide yang seterusnya,
ini adalah antara contoh-contoh corak geometri yang mereka hasilkan. Pertama sekali, mereka melukis corak ini menggunakan jangka lukis dan juga pembaris saja. Step pertama, mereka akan lukis garisan dan bulatan. Lepas tu, mereka akan campurkan dengan garisan dan juga kotak. Ikutlah dia nak letak apa kan. Sampailah jadi satu corak seperti di dalam gambar ni. Seterusnya, corak geometri ni pun kita boleh jumpa dekat kapet, seramik, kerja-kerja kayu, kerja-kerja logam dan juga kaca perhiasan yang berwarna yang mereka letak di tempat-tempat yang tertentu. Kita akan ke tajuk Islam punya trigonometri. Daripada kajian saya yang saya kaji, fungsi trigonometri dalam Islam adalah untuk menciptakan hubungan di antara matematik dan astronomi. Melalui hubungan ini, terciptanya kalender, genomen seperti digambar di bawah dan sundil. Senang kata zaman masa dahulu. Trigonometri dalam Islam juga menciptakan arah kiblat yang boleh digunakan di mana jua anda tinggal. So kita alih ke slide yang kedua, iaitu seorang tokoh Islam yang bernama Al-Biruni. Beliaulah yang mengklaimkan bahawa kelajuan cahaya lebih cepat daripada kelajuan suara. Dia juga merupakan pengasas trigonometri, modern trigonometri. Beliau juga mencipta cara untuk mencari kiblat. Cuba lihat di sini. Di sini, di tabel ini, beliau menggunakan kaedah spherical trigonometry dengan law of sine dan rule of 4. Di sini terdapat formula trigonometri Islam. So, beliau menggunakan law of sine ini di sini dan rule of 4 quantities di sini. Okey. Melalui asas tu, beliau mencipta langkah untuk mencari arah kiblat. Akhir sekali, seorang tokoh lagi yang bernama Al-Khwarizmi. Ini yang terkenal dalam matematik Islam. Beliau bertanggungjawab untuk membina satu rajah trigonometrik yang mengandungi sin dan cosine, fungsi sin dan cosine. Beliau juga mencipta calculus of two errors, iaitu senang kata hari ini ialah dia differentiation atau differentiation. Di sini ialah law of sine. Ini kalau tengok formula ni, ternyata ini ialah trigonometri yang dicipta oleh orang Islam dulu. So, setakat ini untuk saya. Sekian, terima kasih.